Terima kasih pengacara Madis, kombinasi kehakiman yang berpaksikan keadilan, penjaga masa yang setia pada randiknya, para delegasi kehormat, kerabat seangkatan yang betah berhujah, serta sidang dewan yang saya muliakan. Salam integriti, salam keluarga Malaysia. Tegak rumah kerana tiangnya, tegak bumi kerana paksinya. Tegaknya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Pemimpin Berintegriti Malaysia Terbilang. Namun, sebelum lidah menutur kata, sebelum hujah menyusul bicara, biarlah saya definisikan dahulu rangkai kata tajuk pidato ini. Maksud pemimpin ialah individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu lain di dalam suatu pertubuhan. Manakala integriti pula merujuk kepada kejujuran dan ketelusan. Malaysia merujuk kepada sebuah negara yang berdaulat di mana terdiri daripada 14 buah negeri. Manakala terbilang bermaksud puncak tertinggi kecemerlangan. Tuntasnya, dalam konteks pidato saya ini, pemimpin berintegriti Malaysia terbilang membawa maksud pemimpin yang berintegriti, di mana mereka merupakan pemimpin yang jujur dan tidak mengamalkan rasuah akan mendatangkan pelbagai impak yang positif terhadap politik, sosial, dan ekonomi. Sidang dewan yang berkarisma. Indikator saya yang pertama dibawa berlembayung kata pemimpin amanah, politik negara terjaga. Sesungguhnya, bagi melihat sebuah negara yang mempunyai politik yang luhur, maka pemimpin yang berintegriti sangat dituntut. Namun, pergolakan politik telah menyebabkan ramai pemimpin dunia tersungkur, tak tumbuh, tak melata. Tak sungguh saya tak kata. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak pemimpin di negara ini telah melakukan rasuah. Siapa tidak kenal dengan Soeharto, Alberto Fujimori, dan Ferdinand Marcos? Kerajaan Abbasiyah, Umayyah, dan Mamluk juga tumbang dek rasuah. Maka tegasnya, integriti dalam politik menginginkan agar amalan rasuah ini dapat diminimumkan. Tiada penyelewengan, tiada salah guna kuasa, dan tiada kerena birokrasi, kerana semua ini akan mendatangkan pelbagai impak yang negatif kepada bangsa kita. Kebijaksanaan pemimpin dalam negara membantras politik wang telah menyebabkan ramai pelaku rasuah mula menghitung nasib mereka. Malah, Suruhanjaya Pencegah Rasuah yang berkolaborasi dengan Pelan Integriti Nasional melancarkan usaha besar-besaran bagi memerangi rasuah dalam politik. Akhirnya, negara mampu bangun dengan suci tanpa ada rasuah dan penyelewengan yang mewarnai politik negara. Sidang saksi yang berbisi, pemimpin jujur, ekonomi negara teratur, menjadi kata kunci saya yang kedua. Ekonomi merupakan sebuah rencah dalam hidup bernegara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh amalan penyelewengan. Hakikatnya, negara kita sudah melayari bahtera cabaran yang menunggu timbul dan tenggelamnya kita dalam ekonomi dunia. Kejatuhan mata wang, kemelesetan ekonomi, dan ketidakstabilan harga minyak dilihat menjadi cabaran terbesar bagi pemimpin-pemimpin di seantero dunia, termasuk Malaysia sendiri. Malah, kontroversi ekonomi dalaman seperti GST dan ekonomi 1MDB telah mengikis kepercayaan rakyat. Namun kebijaksanaan pemimpin dalam menangani masalah ini sedikit sebanyak telah mengatasi irisan luka yang hampir berdarah dalam kalangan rakyat. Akhirnya, pemimpin negara telah membuktikan usaha dalam membangunkan ekonomi bukannya omongan kosong, malah kerjasama dengan China dan kehadiran Raja Salman yang mengukuhkan hubungan akrab Kuala Lumpur dan Riyadh dilihat satu bukti menunjukkan pemimpin kita bersikap luhur dalam mempertahankan ekonomi negara. Akhirnya, pelabur asing dan Jerman
Perancis dan Italia telah membuka ruang niaga walaupun pintu ekonomi mulai ditutup oleh Donald Trump melalui pembatalan perjanjian Trans-Pasifik. Sidang Dewan yang saya hormati, kata kunci saya yang ketiga ialah pemimpin terbaik, sosial negara terpuji. Hari ini masyarakat dihambat hidup yang melarat ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Maka kerajaan telah memulakan langkah untuk mengatur sosio-budaya masyarakat agar menjadi lebih baik. Bermula di saat dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan, sehinggalah rancangan Malaysia yang ke-13 telah membawa rakyat keluar dari kelompok kemiskinan. Malah, kerajaan telah banyak memperkasakan sosial masyarakat seperti membinakan proyek mega yang mengubah status quo masyarakat. Lihat saja proyek yang coba dibangunkan seperti proyek Iskandaria, proyek Leburaya Pan Borneo, dan proyek Leburaya Plus telah menyediakan darjah ketersampaian penduduk luar bandar semakin tinggi. Maka secara tidak langsung kadar kemiskinan dapat dikurangkan. Menurut Pembangunan Kemajuan Luar Bandar, Kementerian Kemajuan Luar Bandar telah menurunkan peratus kemiskinan sebanyak kira-kira 30% pada suku tahun pertama 2017. Malah, pemimpin yang menerajui tampuk pemerintahan negara telah meneruskan dasar pembangunan yang berfokus kepada peningkatan taraf hidup, penubuhan klinik 1 Malaysia, kedai 1 Malaysia, bantuan rakyat 1 Malaysia, dan Prima telah menjadi bukti ketulusan pemimpin negara dalam memajukan rakyat seiring dengan kemajuan negara. Hadirin yang penuh santun, sebelum saya menutup tirai pidato saya pada hari ini, saya menyuruh kepada semua generasi muda agar bersama-sama seia sekata dalam menelurusi kepimpinan negara yang sejak dahulu telah diwarisi oleh pemimpin negara. Janganlah kita menjadi api di dalam sekam dan bersikap enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dalam memastikan negara terus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara lain. Begitu juga dengan pemimpin negara. Saya menyeru agar kepimpinan negara terus dibayangi dengan keadilan dan kesaksamaan dalam usaha mencapai aspirasi negara. Semoga kegemilangan pemimpin dunia seperti Abraham Lincoln, Nelson Mandela, dan Tun Dr. Mahathir menjadi inspirasi dalam memajukan negara. Namun, jangan dilupa kepimpinan tokoh Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, keteguhan kerajaan Umayyah, dan rangkaian 4 Khalifah Al-Rasyidin perlu menjadi panduan. Sekian, terima kasih.